أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu law ihtaja ila mahallin law ihtaja ila mahallin law ihtaja atau asal dia law ihtaja tu hamzah wasal. Kita baca dengan law ihtaja hamzah wasal. Hamzah wasal tu macam ihdinas siratal mustaqim tu lah, hamzah wasal. Kalau kita siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita wasalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau wasal tak ada orang wasal situ. Kalau dia wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bukan wa iyyaka nasta'inu ihdina, taklah. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu panggil hamzah wasal. Ihtaja ni hamzah wasal. Law ihtaja ila mahallin, law ihtaja ila mahallin ay zatin yakumu biha, ila mahallin ay zatin yakumu biha. Jawab dia lakana sifatan. Lakana sifatan tu jawab dia law. Lakana sifatan. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima. Wa maulana jalla wa azza, jalla wa azza. Dia jalla ni tanazzaha amma la yaliku bih, maha suci Allah daripada barang yang tidak layak bagi Allah. Wa azza ittasafa bima yaliku bih, bersifat Allah Ta'ala dengan sifat yang layak dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalla wa azza. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin walau ihtaja ila mukhassisin, walau ihtaja ila mukhassisin ay mujidin lakana hadisan kaif. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaif, kaifa. Waqad qamal burhanu, waqad qamal burhanu ala wujubi kidamihi ta'ala
wa baqa'ih. Ini matan Ummil Barahin. Ini terjemahan dia. Dan ada pun dalil. Burhan tu dalil. Dan ada pun dalil wajib, yani wajib pada akal, qiyamuhu ta'ala binafsih, wajib pada akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apa dalil akal dia? Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia ya Allah kepada zat, jikalau berkehendak Allah kepada zat, hok dalam matan Ummil Barahin tu, fali annahu lawihtaja ila mahallin, maka kerana sesungguhnya jikalau berkehendak ya Allah ila mahallin, kepada tempat. Itu mahallin ai zatin yakumu biha, zat yang berdiri ia zat yang berdiri ia ya Allah biha dengannya, dengan zat. Itu mahallin, tempat, dijemah dengan zat. Jikalau berkehendak ia kepada zat, nescaya adalah ia ya Allah sifat. Dan sifat itu tiada bersifat dengan sifat ma'ani, dan tiada bersifat dengan sekalian sifat maknawiyah. Dan Tuhan kita Jalla wa azza itu wajib, yani wajib pada akal bersifat dengan keduanya, dengan sifat ma'ani dan juga maknawiyah. Maka bukannya Allah itu sifat Allah, zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia makna kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Qiyamuhu ta'ala binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan. Apakah makna qiyamuhu binafsih? Macam ginilah. Kidam, terjemahan dia sedia. Apa makna sedia? Tiada permulaan bagi wujud Allah. Satu makna terjemahan Arab kepada Melayu. Satunya, apa maksud dia? Kidam, terjemahan dia sedia. Apa maksud sedia? Tiada permulaan bagi wujud Allah. Baqa artinya kekal, bahasa Arab pada bahasa Melayu. Kekal dengan makna tiada kesudahan bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsih, makna dia Arab, terjemah Melayu, berdirinya beri Allah dengan sendiri. Makna sifat mukhalafatu lil hawadis, makna dia bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baru. Apa makna bersalahan? Dengan makna tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Bukan bersalahan ni balah, bukan. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu dengan makna, maksud dia tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu pada zat, sifat dan perbuatan. Dia dua perekat dia. Qiyamuhu binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Jangan faham hak zuhir gitu. Mana zuhir? Berdiri dengan sendiri, dengan bahawa Allah Ta'ala bangun tanpa orang tolong angkat. Tu bercanggah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berdiri, bangun, duduk itu sifat perkara yang baharu.
Qiyamuhu, berdirinya berdiri Allah, binafsi, dengan sendirinya sendiri Allah. Amal apa? Allah berdiri tanpa bertolong. Bukan, itu mustahil. Apa makna berdiri dengan sendiri? Ini di antara sifat 20. Kalau tanya makna, tak jawab. Macam mana kita nak berpegang? Kita bukan berpegang perkataan. Apa makna perkataan tu? Apa makna sifat tu? Itu yang kita pegangi. Bukan kita pegang perkataan. Sebab itulah sifat 20 ni bukan hanya ngapa sifat 20. Itu belajar fardu ain perekat tadika. Belajar fardu ain perekat tadika. Kalau kita kata mula-mula belajar fardu ain, ngapalah dulu. Budak tadika, budak sekolah rendah, ngapa dulu. Fardu ain tak tahu duk ngapa tu. Fardu ain lah. Tapi fardu ain hak pekat awal, pekat awal. Naik setangga lagi. Kita orang yang Bali ni. Orang yang mukallaf ni. Fardu ain kita sifat 20 ni kena perici satu-satu. Kok macam kelas kafar budak-budak tu lah fardu ain kan. Fardu ain betul lah fardu ain. Tapi fardu ain pekat mula-mula. Pekat mula-mula naik setangga. Mana apa tu? Panjang lagi lah. Hak belajar fardu ain ni. Hak pekat kafar, pekat hafal, hak tu hafal, bilang cara kasar-kasar, fardu ain lah. Betul panggil kafar. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Apa dia panggil fardu ain? Memang fardu ain lah pekat. Tapi fardu ain hak pekat awal sangat. Tapi fardu ain lah. Tahu rukun semayang 13, fardu ain. Fardu ain kena tahu rukun semayang ada 13. Kemudian naik setangga lagi, fardu ain rukun semayang, tahu rukun semayang 13 ni kena tahu satu-satu rukun tu kena huram molek. Tu nak melengkapkan lagi fardu ain, bukan hafal mula-mula je. Kalau kata rukun yang pertama niat, mana kau semayang hak wajib niat saja. Satu, wajib niat dan ta'ayyun. Yang kedua, wajib yang pertama wajib kosok saja. Kosok je. Saja aku nak semayang. Mana kau semayang hak wajib kosok dan ta'ayyun. Mana semayang wajib kosok ta'aruk ta'ayyun. Mana kau semayang hak niat dia wajib kosok ta'aruk ta'ayyun ta'ayyun nafsah. Tu kena perici ya. Apa beza niat berjemaah, niat imam sebagai imam, niat makmum sebagai makmum ketika semayang zuhur dengan semayang Jumaat? Apa beza dia? Mesti ada beza. Sebab berjemaah zuhur fadilah, bukan syarat sah. Berjemaah Jumaat bukan fadilah, itu syarat sah. Saya waktu lain tak mari solat berjemaah di masjid, mari sekali seminggu je. Bila hari Jumaat? Kenapa datang berjemaah Jumaat? Nak dapat fadilah 27. Tak, itu syarat sah semayang, bukan fadilah. Hak fadilah 27 berjemaah semayang zuhur. Jadi apakah beza hukum niat berjemaah? Imam niat imam, makmum niat makmum, ketika semayang zuhur, ketika semayang Jumaat. Itu fardu ain. Tapi ngapa rukun 13 memang fardu ain. Tapi perekat awal, perekat mula-mula je. Kalau berhenti setakat tu tak belajar dah, tak lengkap fardu ain. Saya belajar ke sekolah kelas kafar, itu fardu ain mula-mula. Berhenti setakat tu tak lepas fardu ain. Tidak menyempurnakan, tidak melengkapkan ilmu fardu ain. Balik dalam keadaan tidak lengkap ilmu fardu ain. Ilmu fardu yang mula-mula dia. Ni hak ngapa sifat 20 ni? Iyalah mula-mula. Perici satu-satu. Dia gitu. Perici satu-satu. Pekat mula-mulanya kalau tasawuf. Kena bicara, kena sebut mana kau sifat mazmumah, mana kau sifat mahmudah. Fardu ain tu. Aku naik setangga, kena perici satu-satu sifat mazmumah, kena perici satu-satu sifat mahmudah. Hak tu nak melengkapkan fardu ain.
Hak ngapa mula-mula betul fardu ain. Ngapa rukuk Islam fardu ain. Ngapa rukuk iman fardu ain. Hak suruh budak-budak ngapa tu fardu ain tu. Tapi kena naik setangga pula. Nak sah beriman dengan Allah. Siapa tangga mana baru sah beriman dengan Allah. Nak sah beriman dengan malaikah ni. Setakat mana hak sah beriman dengan malaikah. Tu nak melengkapkan fardu ain. Nak sah beriman dengan qada dan qadar. Setakat mana nak sah beriman qada dan qadar. Itu fardu ain. Hak ngapa mula-mula memang fardu ain. Tapi hak pekat permulaan. Orang sekarang ni dia ambil tu je, ambil hak ABC tu je. Ambil hak ABC je. Hak mula-mula je dia ambil. Lepas tu berhenti setakat tu. Dia beranggapan belajar fardu ain dah. Betul. Belajar fardu ain dah, tapi pekat mula-mula, pekat tadika. Tak lengkap lagi tu. Ngapa sifat 20? Qiyamuhu binafsi, diterjemahkan dengan berdiri dengan sendiri. Tu hak mula-mula. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dia hak sifat 20 ni satu laginya kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Terjemahan dia Arab kepada Melayu. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Itu terjemahan. Apa maksud keadaan Allah yang berkuasa? Ini satu lagi. Tapi hak kaunuhu qadiran ni kalau tak erti maksud pun tak apa. Sebab jalanan yang muktamad sifat 13 je fardu ain kita. Bukan sifat 20. Sifat 13 je. Wujud sampai ke kalam. Hak dalam matan Ummul Barah ni sifat 20 lah yang masyhur kitanya. Jadi kaunuhu tak erti tak apa. Ambil jalanan yang muktamad sifat 13. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang kitanya tahu makna terjemahan kaunuhu qadiran, keadaannya keadaan Allah yang berkuasa. Apa maksud dia? Jawapan payah nak jemput betul. Tak apalah, ambil jalanan sifat 13 wujud sampai ke kalam. Itu jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang muktamad. Jadi yang 13 ni ada qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Apa maksud dia? Apa makna dia? Dia keluar dua makna. Sebab tu dalil ni, dalil datang dua makna ni. Dua dalil sini. Yang pertama, fa annahu law ihtaja ila mahallin. Yang kedua, wa law ihtaja ila mukhassisin. Tu dua dalil bagi dua makna kepada qiyamuhu binafsi. Dua dalil akal kepada dua makna, dua maksud bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang pertamanya fali annahu ta'ala law ihtaja ila wa ihtaja ila mahallin. Satu. Yang kedua di bawah tu fali annahu falaw ihtaja ila mukhassisin. Jadi dua sini. Dua dalil bagi dua makna maksud bagi qiyamuhu binafsi. Dia bukan hafal, bukan pegang perkataan nama sifat, tapi pegang akan maksud sifat tu sendiri. Dia makna qiyamuhu nafsi yang pertamanya, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Yang berdiri ia Allah, padanya pada zat. Itu makna yang pertama. Dia ada bawah tu. Dia ada bawah, bahagian kedua daripada bawah. Dalil ni kita baca semula. Kita ambil bawah tu. Bahagian kedua ada bawah. Artinya telah dahulu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Terdahulu makna. Sekarang ni kita bicara dalil. Jangan lupalah, dalam kitab, dalam matan Ummul Barahin, permulaan didatangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai. Lepas tu didatangkan pula sifat mustahil.
lawan pada wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai, barulah didatangkan dengan dalil wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Ni dalam matan Ibrahim. Adapun dalam kebanyakan kitab tauhid yang lain, di lain bicara. Yang pertama, sifat wujud. Didatangkan makna sifat wujud habis. Sesat, didatangkan sifat mustahil, lawan dia sifat wujud, sifat adam. Tiada. Orang sifat adam sesat, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat wujud? Mustahil Allah bersifat dengan sifat adam. Sifat tiada. Tu datangkan dalil. Sesat sifat wujud, sifat mustahil adam, dalil, pindah pada sifat yang kedua. Sifat qidam. Lawan ada sifat qidam. Dihurau sifat qidam pun semua, didatangkan sifat mustahil. Lawan ada sifat qidam, sifat hudus, sifat baharu. Sesat bicara sifat qidam, sifat hudus, dalil Allah wajib bersifat-sifat qidam, dalil Allah mustahil bersifat-sifat hudus, sifat baharu. Dia hak banyakkan kitab dia gitu. Matan Ibrahim dah sifat wajib dahulu 20 sesat, sifat mustahil. Ambil daripada sifat mustahil lah, ada sifat wujud qidam baqa. Selesai, ni ambil dalil pula sekarang ni. Dalil sifat wujud, dalil sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatul lil hawadith. Ni dalil qiyamuhu binafsih. Ni matan Ibrahim. Telah terdahulu makna qiyamu binafsih ni, iaitu kaya ia daripada zat. Apa kaya? Tidak berkehendak. Tu kaya. Tidak berkehendak, yakni lepas ia Allah daripada zat dan daripada yang menjadi akan dia. Ada dua makna tu. Makna dahulu, makna ni qidam dahulu masa bicara sifat wajib. Dahulu kan makna bagi sifat qiyam ta'ala bi nafsi dahulu. Sekat berapa dahulu? Bicara sifat qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu bi nafsi. Muka surat 7. Surat 7. Surat 7 tu dia daripada atas tu, baris yang ke 20. Matan Ibrahim. Wa qiyamuhu bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Dan qiyamuhu bi nafsihi yakni tiada berkehendak ya Allah kepada zat dan tiada berkehendak ya Allah kepada mukhassis mujid yang menjadi akan dia. Tu dahulu. Itu dua makna bagi qiyamuhu bi nafsihi. Yang pertamanya, Allah Ta'ala tidak berkehendak, kaya daripada zat dan daripada yang menjadi akan dia akan Allah. Itu dua makna. Allah kaya, mana apa ni? Tidak berkehendak ataupun lepas daripada zat. Yang berdiri ia Allah padanya pada zat. Dia satu dipanggil zat, satu dipanggil sifat. Satunya zat, satunya sifat. Faham tak ni? Kita contoh kita lah. Kita ni zat, zat yang baharu. Zat. Kemudian di zat kita ni ada sifat, sifat yang baharu. Jadi zat kita ni tidak berkehendak pada zat yang lain. Adakah zat kita ni, tubuh kita menumpang di zat yang lain? Tak. Adapun sifat, sifat menumpang di zat. Sifat gagah duduk di zat. Sifat kudrah kita ni, tenaga ni, duduk mana sifat tenaga? Duduk di zat tubuh kita. Jadi zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Adakah zat kita perlu menumpang di zat yang lain? Tak. Zat ni dia panggil apa? Maqama binafsi. Barang yang berdiri sendiri. Tu dia panggil zat. Adapun sifat kudrah di tubuh kita ni, sifat dia panggil maqama bi ghairi. Barang yang berdiri menumpang di yang lain.
Sifat kena ada di zat. Contoh, zat gula tidak berkendak pada zat yang lain. Adapun sifat manis duduk di zat gula. Zat garam tidak berkendak pada zat yang lain. Sifat masin berkendak duduk di zat garam. Jadi satunya zat, satunya sifat. Jadi kalau zat tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau sifat, sifat kena duduk di zat lah. Sifat putih kena ada di zat, duduk di orang ke, duduk di dinding ke. Sifat dia kena duduk di zat. Adapun zat tidak berkendak pada zat yang lain. Faham tak ni? Zat tubuh kita ni berkendak pada zat yang lain? Tak. Zat kita berkendak pada bumi. Tak, itu tarikan graviti. Ada ni, naiklah ke atas terapung lah. Cuma oleh kerana zat kita ni berbentuk, ni zat kita ni berjisim, berjin, berbentuk, nak kepada tempat kosong tu je lah. Kalau tempat tu padat dah, boleh. Dinding, tiang, boleh masuk? Tak boleh lah sebab kita zat berbentuk. Cuma zat kita ni perlu pada ruang kosong. Tapi zat kita tidak berkendak pada zat yang lain. Yang berkendak kepada zat adalah sifat, kudrah, tenaga. Berkendak kepada zat. Kita balik kepada mengenal Allah. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ada di zat Allah. Zat Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Gitu je maksud dia. Allah zat yang wajib ada, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kudrah, sifat iradah, sifat sampai ke sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga bilangan, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang berkendak sifat yang berkendak pada zat. Allah bukan sifat, Allah zat. Zat tidak berkendak pada zat yang lain. Itu qiyamu ta'ala binafsi, kaya daripada zat. Mana tidak berkendak kepada zat, kerana Allah zat yang wajib ada. Allah bukan sifat. Sebab ada satu mazhab dalam Kristian. Satu mazhab dalam Kristian. Dah kafir dak mazhab ni? Kristian tu kafir dah, tak tanya mazhab dia nya. Kristian tu kafir dah. Ada satu mazhab dalam Kristiannya, Allah Ta'ala sifat, bukan zat. Sifat ketuhanan. Allah tu sifat ketuhanan. Bila Allah sifat berkendak kepada zat, jadi sifat ketuhanan Allah ni duduk di zat Nabi Isa. Dia buat gitu. Persoalannya, zat Nabi Isa tu baru. Tuhan tu sedia kala. Dan sebelum Allah sebagai sifat duduk di zat Nabi Isa AS, Allah sebagai sifat duduk mana? Ada tak? Pahamang ni dia kata Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa ni makhluk. Cuma Allah Ta'ala ni bukan zat. Allah Ta'ala ni sifat. Jadi sifat kan ada di zat. Jadi Allah Ta'ala sebagai sifat ada di zat Nabi Isa AS. Kita berpegang Allah Ta'ala zat yang wajib ada, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka Allah Ta'ala zat yang tidak berkendak pada zat yang lain. Itu dia qiyamuhu ta'ala binafsi, makna yang pertama. Kita tak pandai nak hurah. Pegangan kita macam mana? Kita berpegang Allah zat ke Allah sifat? Adakah kudrah tu Allah? Adakah iradah tu Tuhan? Adakah ilmu tu Tuhan? Adakah hayah tu Tuhan? Tak. Kudrah, iradah, ilmu bukan Tuhan. Itu sifat yang ada di zat Tuhan. Itu pegangan kita. Allah zat, Allah bukan sifat. Apabila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain, yang diam berdiri Allah padanya pada zat yang lain. Itu makna pertama dia payah sikit. Makna kedua mudah je. Makna keduanya, dan daripada yang menjadi akan dia, Allah tidak berkendak
kepada yang menjadi akal Allah. Sebab apa? Sebab Allah sedia kala. Yang baharu macam kita ni berkendak kepada Tuhan menjadikan kita. Allah yang sedia kala, adakah berkendak pada yang menjadi akal Allah? Itu makna yang kedua, dimasuk kepada makna kepada sifat kidam, sifat yang kedua.